Ma'asyiral hudar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita mula malam ni dengan kitab baru, iaitu kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas. Tuan-tuan boleh buka pada muka surat 1 lah, terus muka surat 1. Yang sebelum itu semuanya adalah mukaddimah, kata-kata alwan, ya. Kata-kata alwan itu tuan-tuan boleh baca sendiri lah nanti lah. Kita terus kepada konteks ilmu, masuk kepada muka surat 1. Jumpa lah, bab yang pertama disebut sebagai bab umum. Mula dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nota kaki di bawah ni, dia tulis 4 kecil tu. Kita kena rujuk kepada nota kaki di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini faedah kelebihan basmalah. Bismillah kita panggil basmalah, nama dia basmalah. Jadi maknanya dimula dengan bismillah sebagai permulaan hakiki, mukaddimah hakikiyah. Ya. Disebut di bawah antara amalan yang disebut oleh Syekh Muhammad At-Tahir Sunbul dengan niat supaya Allah Ta'ala menunaikan hajat yang besar, ialah membaca doa ini sebanyak 786 kali. Kita dah tengok banyak tulis di kedai-kedai nasi kandang 786. Itu bukan cerita hubung kait dengan nasi kandang. 786 ni adalah bilangan huruf-huruf bismillah. Bilangan huruf-huruf bismillah 786. Ada sebut dalam kitab Syamsul Ma'arif Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Beliau tulis dalam kitab dia. Jadi maknanya nanti saya teranglah 786 ni mai kok mana lah. Kita sebut dulu. Sebut oleh Syekh Muhammad Tahir Sumbul. Yakni apabila kita ada satu hajat, apabila kita ada hajat-hajat apa yang besar, apa-apa hajatlah yang besar yang penting, hendaklah kita baca sebanyak 786 kali. Baca yang di bawah ni. Allahumma anta laha walau azumat farijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Baca yang tu sebanyak 786 kali. Tak ada mula dengan apa, terus baca yang tu. Ya. Terus dengan Allahumma anta laha walau azumat farijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, engkaulah yang tahu tentangnya, yakni hajat-hajat walau ia besar sukar, bukankahlah jalannya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca 786 kali zikir yang di bawah ni. Kemudian kita sebutlah hajat-hajat kita, ya, apa-apa hajat yang kita ada. Kalau anak-anak kita nak periksa ke, kita nak buat ayat terang hati kan, sama jugalah. Tuan-tuan boleh terus dengan membaca doa ini sebanyak 780 kali, ataupun hanya dengan membaca bismillah itu saja, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali pun bolehlah. Ya, boleh, ya. Buat di ayat tu bagi minumlah, insya-Allah terang hati. Nah, kalau kita juga tak terang hati, kita pun boleh baca untuk kita. Ya. Orang malas-malas, rasa malas nak ibadat, ya, rasa berat nak buat ibadat, kita buat yang tu. Ambil ayat, kita bacalah sebanyak 786 kali. Macam mana boleh jadi 786? Ini yang saya sebut dalam kitab Syamsul Ma'arif Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Yang ni ulama yang menyusun, bukan hadis. 786 ni datang daripada inspirasi alim ulama, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Ya, ulama susun. Contohnya bismillah ni kita ambil pada huruf ba. Ba tu dia ada huruf 2. Ba mewakili huruf 2. Ya. Kemudian sin. Ba sin. Sin tu 60
Kemudian mim. Mim tu ada 40. Kemudian huruf alif 1, lam 30, lam lagi 30, kemudian ha 5. Kemudian alif lagi 1, lam 30, ra 200, ha 8, mim 40, nun 50, alif 1, lam lagi 30, ra 200, ha 8, ya 10, mim 40, jumlah semua 786. Itu dia. Nampak boleh jadi kalau tuan-tuan nak tengok secara lebih mudah faham, kena buka kitab tu lah. Syamsul Ma'arif nama kitab. Kitab tu ada terjemahan dalam bahasa Melayu dan diterjemah pula dalam Rumi, ada diusahakan oleh ulama Indonesia. Ulama Indonesia punya usaha lah, mereka olah terjemah dalam bahasa Melayu, kemudian diolah pula dalam tulisan Rumi. Jadi kita semua boleh baca lah, senang lah. Atau anda buka dalam kitab tu, jumpa lah huruf-huruf yang saya sebut tadi ni. Itu di antara 786 ni lah. Yang ni sebabnya jadi 786 ni kerana nak memelihara ayat bismillah tu. Misalnya orang nak menjaga kan, dia nak buka kedai, nak tulis dalam kedai ni ada macam-macam jualan dia nak yang masuk mai masuk pi macam-macam agama bangsa yang masuk kan dalam kedai nak beli barang, betul tak? Jadi kalau kita tulis bismillah tu tak apa nak kena, tempat dia tak sesuai, tulis nama bismillah. Jadi ulama menyusun ganti ba sin mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim alif nun alif lam ra ha ya mim, diganti dengan 786 lah. Itu 786 tu adalah mewakili huruf bismillah, kalimah bismillah secara hakiki. Faham ya? Kalau alhamdulillah 540. Orang nak tulis, nak buh di kereta dia alhamdulillah tak kena lah. Ganti dengan 540. 540 tu alhamdulillah. 786 bismillah. Nampak ya, itu antara rahsianya lah ya. Jadi kita tulis di pelit nombor kita PPD 786 tak salah. Nampak? Kalau kita tulis PPD bismillah tu tak kena, letak nama Allah bukan pada tempat. Jadi untuk memelihara, tujuan nak jaga ayat-ayat kalimah Allah tu, maka ulama ganti dengan huruf abjad. Faham itu tujuan dia lah. Baik, sambung. Kita dah baca itu pertama, itu urasan bismillah. Jadi bismillah ni adalah permulaan hakiki namanya. Permulaan hakiki. Jadi dia bukan doa ya, bukan doa. Kadang imam baca dalam sembahyang doa kan, bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi, itu bukan doa. Tak boleh baca, tak kena lah kalau baca sebagai doa. Kita nak boleh amin, macam mana nak kena amin? Dia bukan doa, dia permulaan hakiki ya. Bismillahirrahmanirrahim kan lebih banyak lepas sembahyang, doa sembahyang adalah imam-imam dia baca juga. Minta maaf lah saya sebut bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dia bukan doa. Makmum nak amin, macam mana dia bukan doa? Nampak? Dia permulaan hakiki, dibaca pada awal. Sebelum kita doa, bacalah dia dulu, dia tak? Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu elok tempat dia, pasal dia permulaan hakiki, mukaddimah hakikiyah. Itu ni antara yang kita nak kena faham lah. Jangan bawa dalam doa ya, tak betul. Ya, dia zikir. Zikir Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dia di antara 11 zikir yang kita patut amalkan hari-hari. Imam Ghazali menyebut dalam Ihya Ulumuddin ada 11 jenis zikir yang wajarnya kita amalkan hari-hari. Sekurang-kurangnya setiap zikir itu kita baca 10 kali. Paling baik 100 kali lah. Ya. Dalam sehari itu bagi jadilah. Antara zikir yang sebelah tu, bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
baca 10 kali pagi-pagi lah. Habis sembahyang subuh kita bacalah dia. Petang nanti lepas sembahyang asar baca pula 10 kali lagi. Itu amalan zikir, dia bukan doa. Itu sudah ada daripada awal lagi, bukan pasal Covid, bukan pasal nak tolak Covid. Dia zikir untuk rohani jiwa kita, untuk kekuatan umat Islam itu sendirilah. Baik, sambung ya. Kemudian kita lihat pelajaran pertama, pengertian ilmu tauhid. Soalan, apakah pengertian ilmu tauhid? Daripada segi ta'rif, bukan daripada segi lughah ya. Kalau lughah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu ni, tauhid itu artinya asal lah, mengasaskan, menyatukan. Itu artinya dalam segi bahasa mengikut etimologi ya. Maknanya kita melihat daripada segi bahasa, tapi ini daripada segi istilahi, terminologi. Orang putih kata terminologi ya. Dari segi istilahi, pengertian ilmu tauhid ialah muka surat 2 al-ilmu bil aqaidi diniyatin nasyi'ati 'anil adillatil yaqiniyah. Ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin, iaitu Al-Quran dan hadis, melalui nas yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Nas yang muhkamat. Makna kata dalil-dalil yang jelas menunjuk kepada hukum yang tidak perlu ditakwil. Maknanya tidak perlu dibawa kepada makna batin. Ya, itulah seumpama sifat-sifat khabariyah. Dalam Quran ada sifat-sifat khabariyah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ada ayat-ayat yang bunyi ayat-ayat tu seolah-olah Allah ada jasad, ada jisim macam manusia. Itu ayat-ayat ni masuk dalam kumpulan ayat mutasyabihat. Sifat-sifat disebut dalam situ dipanggil sifat khabariyah. Yadullahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kacau tu. Ini ayat mutasyabihat dia panggil. Ya, yadun dalam ayat ini adalah sifat khabariyah namanya. Mengikut dalam ilmu Al-Quran lah, ilmu qiraah, kita boleh faham di situ. Maknanya kalau kita sebut yadullah tu, kita umpamakan Allah punya tangan macam kita, syirik lah, tak betul lah. Maka ayat ini perlu diubah kepada makna batin. Bila kita pindah kepada makna batin, itu artinya takwil, dipanggil takwil. Bukan terjemahan ataupun tafsir, tapi disebut sebagai takwil. Tangan Allah tu makna kata kuasa Allah, kekuatan Allah di atas kekuatan mereka, kuasa Allah di atas kuasa mereka. Nampak dah? Itu ya. Ya. Itu di antaranya macam ayat kursi lah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kalau kita terjemah direct secara liturgik daripada lurah, daripada bahasanya, besar luas kerusi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Jadi kita sebut kata Allah ada kursi. Bila ada kursi kena duduk lah. Kacau lah. Bila kena duduk jadi makhluk lah. Ada tempat pula. Kalau ada kursi kena ada tempat. Tempat letak. Makna kata ada pula orang nak duduk. Jadi Allah tu jadi makhluk. Nampak tak? Jadi ayat kursi ni termasuk, ayat tu termasuk di antara ayat tu termasuk dalam kumpulan ayat-ayat mutasyabihah, dan kalimah kursi dalam ayat itu disebut sebagai sifat khabariyah. Itu nak kena faham sikit lah kita halusi. Jadi kursi ni artinya kuasa, kan? Dalam parlimen banyak kursi kan, kuasa orang nak berebut kursi kan. Orang nak kursi dalam parlimen, orang tak mau kursi di furniture, kedai-kedai furniture tu ada kursi juga ya. Kita kalau tak faham, kita tidak berebut apa kursi dalam parlimen, dibelilah di luar. Maknanya kursi di parlimen tu artinya kuasa ya. Itu maknanya sifat
khabariyah. Sedikit ilmu kita kena faham lah tu nah. Baik. Jadi maka tu ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan akidah, pegangan agama. Ada perkara-perkara agama yang kita kena jadikan sebagai i'tiqad. Kita kena hunjamkan dalam jiwa kita sebagai satu i'tiqad yang yakin. Itu artinya pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil. Dalil-dalil mesti daripada Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Ya, hadis ahad tak boleh. Hadis yang mutawatir, hadis masyhur, hadis aziz tak boleh. Itu bab hadis. Ya, kita kena pegang kepada hadis-hadis yang mutawatir bagi tujuan akidah. Itu makanya tadi ini ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama. Pegangan agama itu apa? Antara pegangan agama yang ini perkara yang ditunjuki dalam hadis Nabi tentang rukun iman yang 6 perkara. Inilah 6 perkara ni merupakan pegangan-pegangan agama yang mesti diatikadkan dan dipercayai serta dijadikan sebagai satu pegangan akidah yang yakin sehingga kita bertemu dengan Allah. Jadi rukun iman yang 6 perkara tu, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, kepada Rasul, kiamah dan qada qadar ni masuk dalam pegangan-pegangan agama yang kena diyakin dan dipercayai. Wajib. Nampak tak? Tak dapat tidaklah. Bukan semua perkara lah. Kita kena faham. Jadi maknanya itulah artinya akidah ataupun aqaid yang berkaitan dengan agama, nasyiati 'anil adillatil yaqiniyah, berdasar kepada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dalil-dalil yang autentik. Ya, dalil yang qat'i, Arab kata qat'iyah, dalil yang qat'iyah. Kita sebut dalil yang autentik, yang kuat, yang kukuh, yang tidak perlu diragui. Contohnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Syura ayat 11. Tidak ada persamaan, tidak ada sebarang persamaan. Dia makna kata Allah, tidak ada persamaan Allah dengan segala sesuatu yang baru. Ayat ni ayat yang muhkamat, jelas, faham, tak payah kita duk takwil secara halus. Maknanya Allah Al-Quran menyebut bahawanya tidak ada persamaan bagi Allah dengan dibandingkan dengan segala yang baru. Jelas. Jadi Allah Tuhan yang tidak ada persamaan, bandingan dengan umpama dengan apa juga yang baru. Jelasnya kalau kita tengok dalam suratul Ikhlas disebut sebagai walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah, lam tu makna kita tidak sama sekali. Kok cara mana pun tak boleh kita samakan. Ya, di mana Allah tidak ada persamaan dengan segala yang lain daripadanya. Kita faham ya? Itu kita sebut sebagai dalil-dalil yang yakiniyah. Faham? Baik. Kemudian kita lihat dulu di sini sebagai mantik saya permulaan disebut sebagai Islam ibarat pokok. Islam tu boleh kita ibaratkan seperti sepohon pokok. Kita mula daripada tunjang dulu, bawah belah kiri, bawah kita tengok dia tulis akar tunjang. Pokok kena ada akar tunjang, pokok kena ada ranting dan dahan, pokok kena ada buah. Baru lengkap nama pokok. Betul tak? Ya. Bila kita pokok, dia kena ada tunjang. Tunjangnya adalah akidah. Jadi ilmu akidah, ilmu yang kita nak mengaji ini, yang kita rujuk pada kitab yang kita pegang sekarang ini, menjurus kepada soal akidah. Akidah soal keyakinan, kepercayaan. Kalau pokok dia umpama tunjang. Kalau tidak ada tunjang tak boleh berdiri pokok. Tunjang itu mesti kukuh. Tunjang itu mesti kuat. Ya. Tunjang itu mesti yang jelas. Kalau tunjang yang reput tak boleh. Tunjang yang rosak tak boleh. Ya. Dia mesti tunjang yang kuat. Maka itu akidah kita mesti akidah yang sahih. Akidah yang benar daripada Al-Quran dan daripada hadis. Ya, sebab soal akidah ni di akhir-akhirnya Rasulullah pun pernah menyebut ketika Rasulullah sendiri, ya. Di mana kata Rasulullah, wa inna bani Israila tafarraqat 72 millah wa taftariqu ummati ala 3
wa sab'ina millah kulluhum finnar ya illa millatan wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi, atau kama qala. Rasulullah ada sebut satu hadis, banyak hadis macam tu yang bunyi, sesungguhnya Bani Israel, kata Allah, Bani Israel Yahudi ni telah berpecah kepada dua kelompok yang besar dengan 70 cabang. Jadi 72. Wa taftariqu ummati ala salas, di mana di atas umat aku pula berpecah jadi 3 golongan besar. Yahudi 2, kita 3, lagi teruk. Nampak tak? Wa sab'ina millah, dengan 70 cabang. So Islam umat Nabi 73, umat Yahudi 72. Teruk kita nak. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Tu dah. Semua tak betul masuk neraka. Yang 73 umat Nabi, yang 72 Bani Israel, semuanya masuk neraka illa millatan wahidah, kecuali satu yang terlepas. Satu saja yang betul. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah, bertanya sahabat, yang mana satu ya Rasulullah yang betul itu? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yakni mereka yang berpegang mengikut atas sunnah aku dan sunnah para jamaah, yakni sahabat-sahabat aku. Siapa yang ikut aku, ikut sunnah aku, ikut ajaran aku, ikut risalah aku, ya, itulah akidah yang betul. Maka disimpulkan akidah itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ya. Itu yang kita nak faham tu. Lebih baik ya. Jadi makanya kita kena ada satu, kita kena cari tunjang dulu. Kalau rumah dia punya foundation dia, asas tu mesti kukuh. Dia punya piling mesti kuat. Baru rumah tu tegak. Macam itulah akidah kita. Untuk bentuk satu akidah, dia kena ada pegangan akidah, kepercayaan yang sahih, yang betul. Sebab itu perlu kepada petunjuk daripada Al-Quran dan daripada hadis. Itu saja yang sahih. Tidak ada sumber lain yang boleh menjelaskan akidah yang sahih. Ya, maka itu kita nak cari akidah ni, kita kena tuntut ilmu tauhid. Jadi diwajibkan secara wajib aini, bukan wajib kifai. Wajib aini di atas tiap individu muslim, muslimat yang mukallafah wajib menuntut ilmu tauhid, supaya kita dapat membentuk tunjang bagi sanamul Islam kita, pokok Islam kita, dan sebagai asasnya kita ada satu pegangan yang sahih, barulah terlaksana ya segala perintah-perintah agama dengan betul. Perlu maka itu kita perlu kepada ilmu tauhid. Pertama, wajib kita kena menuntut ilmu tauhid. Inilah ilmu dia yang kita nak mengaji kitab ni. Ya. Jika orang tak mengaji, maka dia tak tahulah. Akan berlakulah macam-macam pegangan kepercayaan ya. Sebab kita faham begitu banyak yang Nabi sebut tadi ni. Sekarang berpecah umat Nabi sampai jadi 73 ya. Begitu banyak sekali perpecahan, penyelewengan jenayah akidah ya, yang telah timbul, yang telah wujud. Jadi kita nak kena cari yang sahih tuan-tuan. Di akhir-akhir ini kita belum cukup bimbang sebab banyak sekali faham-faham yang masuk ke dalam wilayah negara-negara Islam ya, yang telah menyebabkan anutan masyarakat Islam adalah anutan yang salah ya, masuk dengan ismnya, dengan doktrinnya yang berbagai-bagai ism dan doktrin yang telah membatal ataupun yang telah merosakkan akidah kepercayaan kita. Contohnya macam liberalism. Itu satu doktrin yang baru. Ya. Kalau dulunya kita panggil Mu'tazilah. Kalau lamanya kita panggil Mu'tazilah, ya. Sekarang kita panggil liberalisme. Liberalisme ni dia lebih kepada rasional, lebih kepada masuk akal. Kalau tak masuk akal, walaupun ada nas Al-Quran, walaupun ada nas hadis, tapi tak masuk akal, tolak, jangan pakai. Dia lebih pentingkan akal daripada dalil. Nampak tak ya? Maksudnya kita walaupun cerdik, bijak, akal kita banyak tinggi mana sekalipun,
kita kena tunduk di bawah matahari, betul tak? Maknanya menentukan masa, betul tak? Akal kita bijak, kita boleh buat jam, ya, Swiss buat jam tangan, Rolex, ya, hebat kan, ya. Rolex tu walaupun dia buat begitu hebat, Rolex tu kena ikut perjalanan matahari, betul tak? Ya, so akal kita kena duduk di bawah wahyi, bukan akal kita membatalkan wahyi, ya. Akal kita mesti duduk di bawah wahyi. Walaupun akal kita pintar, bijak mana sekali pun, macam jam kita lah. Kalau kita pakai Rolex, ya, kita nak tukar jam, sekarang pukul berapa? 8.3 minit, kita ubah 5.3 minit, boleh tak? Orang kata apa? Jam hang rosak ni, dia. Kalau jam tak rosak, otak hang rosak, tu dia. Dia tak? Ya. Oi, jam aku Rolex, aku punya suka lah nak pakai. Tak boleh, liberalism dia pakai jam, dia tak pakai matahari. Ikut suka dia nak putar kok mana. Nampak tak? Dia tengok gerdup sikit, dah guna hujan, dan nak tukar jam dia pukul 8 malam. Nampak tak? Wah, sini nak hujan, cuaca jadi gelap. Ya. Ini konsep liberalism. Faham ya? Islam tak pakai yang tu. Islam kena ditentukan oleh wahyi. Kita mesti duduk di bawah wahyi. Kita dikuasai oleh wahyi Al-Quranul Karim. Ya, boleh faham baik. Kedua, sesudah kita ada akidah, kita ada tunjang pokok, kita perlu pokok tu perlu ada dahan dan ranting. Kena tumbuhlah pokok tu dengan dahi ranting. Dahi apa kita ranting dan dahannya tadi ini disebut sebagai syariat ataupun amali. Sembahyang, puasa, zakat, haji yang kita buat tu di bawah syariat. Itu amali kita panggil. Ya, amali ini adalah sebagai dalil di mana kita berhubung dengan Allah. Kita punya hubungan dengan Allah. Kalau tak ada amali, kita tidak ada hubungan dengan Allah. Habis, putus. Walaupun kita terima kata ada Tuhan, kita akui ada Allah, kita percaya ada Tuhan, tapi kalau tidak ada amalan, maka tidak ada hubungan kita dengan Allah. Sebab itu bila disoal tanya, apakah sembahyang? Apa makna sembahyang? Sembahyang adalah hubungan hamba dengan Tuhan. Habis. Very simple, kan? Kita nak faham, ya. Kalau tak ada sembahyang, tak ada hubungan. Tidak wujud nama abdun, abdi, tidak wujud nama Tuhan. Sebab tidak ada sembahyang. Sebab tu orang tak sembahyang ni dihukum kufur. Nampak tak? Bahaya besar, ya. Sehingga boleh dihukum pancung kalau dia enggan sembahyang. Nampak tak? Mengikut hukum hukum fiqh lah, ya. Dia pasal hukum uqubah, hukum jinayah. Baik. Kemudian kita faham begitu. Jadi syariat ni, kita nak kenal syariat, nak kenal amalan, kita kena menuntut ilmu fiqh. Fiqh, ilmu fiqh. Tadi ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, ilmu fiqh. Ya. Jadi bila kita kuasai ilmu fiqh, baru kita kenal ibadat-ibadat, amalan-amalan yang kita kena lakukan, dan apakah perkara-perkara yang boleh kita buat, apa perkara yang tak boleh kita buat, akan kita kenal halal dan haram. Urusan kehidupan. Betul tak? Ini fiqh. Jadi yang kedua, ilmu yang wajib bagi kita tuntut adalah fiqh. Kalau pohon, dia umpama ranting dan dahan. Yang ketiga, dah ada pokok, dah ada ranting, ada dahan, ada batang, dia kena ada buah. Pokok tak ada buah, tanam pokok durian tak ada buah, nak buat apa? Tak ada erti, ya. Tanam kurma tak ada buah, apa erti? Dia kena ada buah. Buah tu adalah umpama akhlak, ya. Lebih kepada adab. Akhlak ni lebih kepada adab antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita ada hubungan akhlak. Kita khalik, kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Hubungan makhluk dengan khalik dipanggil akhlak. Nampak? Ya? Kita ni makhluk, ya. Ismun maf'ul, Arab kata dalam bab nahwu, ismun maf'ul. Allah sebagai khalik, ismun fa'il Allah, ya. Dan kita berhubung ismun fa'il dengan ismun dengan maf'ul tadi ini, maka jadilah kita sebagai akhlak. Hubungan kita dengan Tuhan, akhlak. Itu kita panggil tadi ini
Maka dengan ilmu akhlak ini sajalah yang boleh sahnya akidah kita, terpakainya akidah kita, dan diterimanya segala ibadat kita. Jadi ilmu akhlak ini dijuruskan dalam ilmu tasawuf. Maka itu wajib pula kita menuntut ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu lah tuan-tuan yang wajib sementara tuan-tuan hidup di atas dunia ni. Kita hidup, Nabi kata umat aku umur antara 60-70. Dia cukup lama tu. Kalau 60-70 memang cukup lama. Kalau nak ngaji 3 ilmu ni lah, 3 ilmu ni tak perlu makan masa yang panjang. Nak khatam buku ni bukan nak tunggu 60 tahun. Ni kitab yang kita nak ngaji bab tauhid ini, kita tabah, kita sabar, istiqamah, konsisten, sentiasa kita akan selesai kitab, kita akan dapat ilmu, selesai ilmu tauhid. 60 tahun, 70 tahun, cukup lama. Tapi amat duka cita, 60-70 tahun tuan bagi hidup, kadang-kadang meleret sampai 80 tahun, ilmu ni tak ada. Itu dia. Kita masuk kubur besok, wajar diazab, mustahak diazab. Nampak ya? Aku bagi tempoh lama. Sebab tu kita ada U-turn. Kita tak hidup terus. Kita kena U-turn balik kepada Allah. Sebab Allah nak bagi kita duduk sementara kita berada di satu akademi. Akademi ilahiyah kita panggil sekarang. Di atas muka bumi ini kita berada dalam akademi ilahiyah. Faham ya? Supaya kita terbentuk pribadi menjadi seorang abdun, hamba kepada Allah. Bukan abdun lain, bukan hamba abdul mal, harta benda. Abdul butun, hamba perut. Abdul jah, hamba pangkat. Bukan. Kita kena jadi hamba Allah. Sebab itu Allah bagi 60 tahun, 70 tahun cukup pada lah. Ya, kena ada ilmu ni. Wajib kita kena belajar ilmu ni, kerana ilmu ini adalah perkara yang diwajibkan berdasar kepada rukun iman yang 6 perkara. Datang Jibril tanya dekat Nabi, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, khabar kepada aku tentang iman, kepercayaan. Apa benda yang kamu nak kena percaya? Manusia kena percaya. Nabi pun jawab, al-iman, kamu percaya kepada Allah, kamu percaya kepada malaikat, kamu percaya kepada kitab, kamu percaya kepada Rasul. 4, kamu percaya kepada kiamat, akan datang kiamat. Kamu percaya kepada takdir, qada, qadar baik dan jahat daripada Allah. Sadaqta, dia kata. Jibril mengiyakan, benar kamu ya Muhammad. Apa yang kamu jawab tu betul. Nampak tak? Bila Jibril dah pulang, Nabi tanya kat sahabat, kamu tahu tak siapa yang datang tanya tadi? Sahabat kata, Allah dan Rasul saja mengetahui. Yang datang tadi dia adalah Jibril alaihissalam. Datang untuk mengajar agama kamu. Itu dia. Makna kata urusan agama yang kamu kena tahu, kamu kena mengaji, kamu kena anut. Antaranya percaya kepada Allah, kamu kena kenal Tuhan. Percaya kepada malaikat, kamu kena tahu urusan ghaib, ada makhluk yang ghaib. Kamu kena percaya kepada kitab, unsur-unsur dustur, undang-undang, ya, sumber hukum dan sebagainya. Kamu kena percaya kepada Rasul. Maknanya kata sebarang penjelasan daripada Al-Quran dan apa juga akan dijelaskan oleh Rasul daripada kalangan kamu. Ja'akum min anfusikum, datang daripada kamu, daripada kalangan kamu sendiri. Bukan dia hantar malaikat, dia hantar orang juga macam kita, Nabi Muhammad. Dan kamu percaya kepada sam'iyah, yang didengar. Nak tunjuk bukti tidak ada, tidak boleh bukti dalam makmal sains. Kiamat mana boleh bukti? Kiamat tak ada cara nak bukti, cara akal, cara logik akal tak ada. Sebab tu banyak orang tak percaya kiamat. Kalau orang percaya kiamat, bila mula kiamat? Mengikut Muhyiddin Ibn Arabi, kiamat bermula apabila kamu turun liang. Kamu turun liang kubur, itulah kiamat kamu. Habis. Bukan nak tunggu langit runtuh. Bukan tunggu langit runtuh dah. Once kamu masuk dalam liang, itu kamu sudah menempuh gerbang
kiamah dan kamu tak akan patah balik. Nampak tak? Itu soal sam'iyah yang hanya didengar tapi tidak dapat boleh dibukti secara akaliah, secara indrawi, secara lahiriah kita tak boleh nak buktikan. Itu masalah orang tak percaya itulah. Yang belum ada keyakinan itu, banyaklah perkara-perkara kelalaian yang berlaku di atas muka bumi ini. Nampak tak? Tinggal hukum, tak belajar, tak mengaji, mengabaikan ajaran Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi. Datanglah banyaknya kelalaian-kelalaian manusia disebabkan tidak ada keyakinan kepada akhirat. Sebab akhirat tidak dapat dibukti secara saintifik, secara ilmiah. Hanya berdasar kepada apa yang kita dengar dan kita percaya ke tidak, bergantung kepada keyakinan kita dalam diri kita. Silakan muazzin, kita dahulukan dengan azan. Silakan. Alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah abad. InsyaAllah kita ambil kesimpulan daripada apa yang kita lihat. Islam ibarat pokok dan kita pun telah jelaskan, yakni ada 3 perkara pokok yang paling penting ilmu yang wajib kita menuntut. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid umpama tunjang bagi sepohon pokok, ilmu fiqh bagaikan ranting dan dahan bagi sepohon pokok, dan ilmu tasawuf adalah akhlak bandingannya umpama buah bagi sepohon pokok. Faham itu nilai dia. Jadi 3 ilmu ini wajib kita tuntut. Mestilah ilmu itu daripada Rasulullah, datang daripada Rasulullah. 3 ilmu ini diambil, didatangkan daripada Rasulullah, termasuk dalam risalah yang kita mengucap wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Inilah dia yang Nabi bawa. Bila kita akui Nabi sebagai pesuruh Allah, antara yang dibawa oleh Nabi sebagai risalahnya adalah 3 ilmu ini. Yang pertama ilmu tauhid, disebut akidah, kedua ilmu fiqh, ketiga ilmu tasawuf akhlak. Ketiga-tiga ilmu ini adalah datang daripada Nabi, diambil daripada Nabi, sandarannya adalah Nabi. Maka itu Rasulullah telah menurunkan ilmu itu, akhlak-akhlak Nabi menjadi ilmu tasawuf, amalan-amalan Nabi menjadi ilmu fiqh, akidah kepercayaan Nabi menjadi ilmu tauhid. Boleh jadi makanya perperananlah para alim ulama, membawa sebagai ulama sebagai warasatul anbiya. Mereka lah membawa pusaka 3 ilmu ini kepada kita. Jadi pewaris ulama yang sebut sebagai pewaris ilmu dalam segi ilmu tauhid. Maka ulama yang betul-betul berperanan, berinisiatif, yang telah menggubal, menyusun, mengubah ilmu tauhid daripada Nabi, iaitu Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abul Mansur Al-Maturidi. 2 orang tokoh ulama inilah yang telah bersusah payah menggali daripada Al-Quran, menggali daripada hadis Nabi, merumus menjadi ilmu tauhid yang sampai kepada kita sekarang ini. Itulah satu aliran saja yang sahih, yang diistilahkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu pensyarah pada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Zabidi, Syekh Az-Zabidi menyebut, idza utliqa min ahli sunnati wal jamaah wal murad bihi asy'ariyah wal maturidiyah. Dia kata idza utliqa min ahli sunnah wal jamaah, maka apabila sebagai sinonim disebut kata sunnah wal jamaah, maka dia adalah rumusan-rumusan yang disusun oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Itu antara yang kita faham. Kemudian aliran dia lah
yang kita kena tuntut. Di antaranya ditinggal kepada kita ilmu sifat 20. Sebab mengenal Allah, mengenal sifat. Kita nak kenal Allah dengan kenal sifat, bukan kenal zat. Dengan melalui mengenal sifat, kita dapatlah menilai pada akidah kita betapa zat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Boleh Kemudian daripada segi ilmu fiqh, amalan-amalan Nabi pula. Ya. Ulama yang betul-betul berinisiatif, yang telah menyusun, menggubal susun jalur ilmu tentang ibadat-ibadat Nabi, sembahyang Nabi, puasa Nabi, zakat Nabi, ya, haji Nabi, halal haram makan minum, semuanya daripada Nabi, iaitu daripada 4 orang ulama besar. Yang bermula daripada Imam Nu'man bin Zabit Al-Hanafi, turun kepada Malik ibnu Anas Al-Maliki, kemudian turun kepada Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, kemudian turun kepada Ahmad ibnu Hanbal Al-Hambali. Itulah 4 orang ulama yang bersusah payah menurun kepada kita, menggubal undang-undang, peraturan, hukum dan ilmu tentang ibadat Nabi. Itu dikenal ilmu fiqh. Maka bila kita mengikut keempat ulama ini, kita bertemulah tarekah tu dengan Nabi. Kalau kita tak ikut 4 orang ulama ni, kita tak akan jumpa tarekah kita dengan Nabi. Sebab mereka lah yang bertanggungjawab menyusun aliran-aliran itu yang dibawa kepada kita, dipanggil mazhab-mazahib. Faham ya? Mazhab ni bukan akal fikiran mereka, ada aliran, pegangan yang mereka bawa, ya. Mula daripada Imam Hanafi, ulama yang pertama, diakhiri dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya. Kemudian diperpanjangkan terus sampailah ke kita ni oleh para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanifiyah, Hanbaliyah. Faham ya? Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf, akhlak Nabi, bagaimana ikhlasnya Nabi, bagaimana jujurnya Nabi, bagaimana syukurnya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana khauf takutnya Nabi, bagaimana khusyuknya Nabi. Ini ilmu yang disusun oleh seorang ulama lagi, Abul Qasim, seorang ulama, Abul Qasim Junaidi Al-Baghdadi nama dia. Dialah yang merumus, ya, tentang akhlak Nabi jadi satu ilmu, dan diperpanjangkan sampailah kepada yang terakhir, Hujjatul Islam Muhammad bin Abdul Hamid Al-Ghazali. Faham ya? Ini aliran dia. Jadi kalau kita nak ilmu tasawuf, kita ikut aliran Ghazaliyah, aliran Abul Qasim Junaidiyah. Itu kita nak ilmu fiqh, kita ikut 4 mazhab. Mana satu mazhab kita nak, semua ni mazhab lah, ya. Kalau kita tauhid, mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau kita fiqh, mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah. Kalau kita tasawuf, akhlak Junaidiyah, Sufiyah, dan sampai kepada Al-Ghazaliyah. Ini antara ulama-ulama yang bawa ilmu daripada Nabi ke kita. Itu tarekah dia. Kita kena ada tarekah. Kalau tak ada tarekah, anak tak ada keturunan. Tu cerita dia. Kalau anak tak ada keturunan, kita panggil apa? Ya? Kena ada aliran. Dalam Quran, Tuhan kiaskan, kita nak faham bila lihat dalam suratul Maidah, bagaimana Allah telah memberikan suatu kemudahan kepada umat Islam, boleh memburu dengan menggunakan anjing. Nampak tak? Anjing, ya, boleh memburu dengan menggunakan anjing. Berarti kita tahu anjing itu masuk dalam kumpulan najis, tapi Allah izinkan kita boleh guna anjing, tapi dengan syarat anjing yang ada guru. Bukan pakai rampai haji mana. Anjing yang kita nak guna berburu tu mestilah anjing yang sudah kita train, kita ajak dia sudah ada ilmu. Nampak tak? Quran sebut tu. Cuba buka suratul Maidah, tuan-tuan baca balik, ya. Jadi maka itu kita kena mengaji dengan berguru. Tak boleh hanya tengok TV, duduk goyang kaki tengok TV, kan, ya. Kita nak tanya, tak boleh.
dia nak hulai lebih pun tak boleh. Kita kena ada guru, kena menghadap guru secara formal, kena ada kitab. Kan Tuhan sebut Iqra wa rabbukal akramul allazi 'allamal biqalam, dia tulis dengan kalam, kita kena baca dengan qalam. Ya, kena ada buku, kena ada tulis. Sebab tu kita baca kitab. Tuan, Al-Muni baca kitab, bukan main pakai dengar. Ceramah, syarahan tak apa. Ya, mengaji kena ada kitab. Sebab tu kita kena tengok setiap dia punya silibus pengajian itu disusun begitu rapi. Ini di antara kitab yang kita pilih lah. Ya, yang usah oleh Ustaz Muhadir Joli, cukup bagus ya. Rujuk pada banyak kitab yang ambil sini. Itu di antara 3 ilmu yang kita wajib tuntut lah. Jadi kalau kita tanpa, kemudian kita lihat muka surat 3 perkara yang paling utama dalam tauhid. Bab tauhid kita tumpu pula. Kalau dalam tauhid ni perkara apa yang paling penting dalam ilmu tauhid ni? Apakah bab perkara soal yang paling penting yang kita kena bagikan penumpuan awal? Mengikut Imam Qurtubi, seorang ulama tafsir dalam tafsir Qurtubi, ya, yang mana beliau pada 671 Hijrah ketiga mentafsirkan ayat 11. Kita lihat dalam tafsir Al-Qurtubi daripada surah Syura, ayat 11 surah Syura yang saya baca awal tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu ayat dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa maknanya tidak ada persamaan, ya, di mana Allah tidak ada persamaan bagi Allah dengan segala yang baru. Siapa yang baru ni? Baru ni kena jadi. Benda ada awal, benda ada akhir. Benda kena jadi, benda kena cipta. Itu kita panggil baru. Kita ni adalah baru, makhluk baru. Sebab kita tidak ada awalan. Ya, melainkan kita kita ada awalan. Yang tidak ada awalan Allah, kita ada awalan, kita ada akhiran. Ya, gitu kan? Maka kita adalah makhluk yang baru. Benda baru ni binasa. Benda baru ini tidak boleh bertahan lama. Benda baru ini wajib kembali kepada yang membaharukan dia. Maka itu kita kena faham. Jadi bila ayat ini mengatakan bahawa tidak ada persamaan, laisa, tidak ada sama sekali persamaan di mana dia Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baru. Lain daripada Allah itu dinilaikan sebagai baru. Al-hawadith, al-hawadith. Sebab tu kita jumpa Quran dengan hadis. Dua-dua daripada Allah, tapi satu kita panggil Quran, satu kita panggil hadis. Quran qadim, datang daripada Allah. Hadis baru, datang daripada Nabi. Nampak tak? Sebab tu kita guna bahasa hadis. Pada awal turun ayat Quran, Tuhan tak bagi, Nabi tak bagi tulis. Ya, Nabi tak bagi tulis. Ya, kecuali seorang dua yang Nabi lantik khas. Ya, sebab benda itu akan diadakan sebagai peraturan, maka dia adalah juru tulis Rasulullah yang dipilih khas oleh Nabi saja yang boleh mencatat Al-Quran. Ya, tapi belum disusun secara mana yang kita lihat dalam kitab kita. Quran bukan turun dengan kitab. Quran bukan turun dengan bacaan tulisan. Quran turun dengan satu bacaan yang khusus, ya, yang dipilih dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Kerana makhluk dia kena baca, dia kena tengok benda, dia kena tengok huruf. Kalau tidak, tak boleh baca. Sebab itu Al-Quran ni jangan salah faham, ya. Bila kita Quran turun kepada Nabi, bukan turun yang kita lihat satu kitab tu, bukan, ya. Quran turun secara wahyi, iaitu dengan dibaca. Dibacakan kalam-kalam Allah yang qadim, dibaca kepada Nabi kita dalam bentuk baru. Ada bunyi, ada suara, ada huruf. Nampak tak? Ya. Supaya kita boleh faham kalam Allah yang qadim. Kalau tak boleh baca, macam mana kita nak faham? Jadi dipilih, Allah pilih pula kalam dia yang qadim, kalam nafsi, diimplementkan secara lafzi, secara kalam lafzi yang boleh kita baca dalam tulisan Arab, dalam tulisan Arab dan dalam bahasa Arab. Ya, dia tak pilih dalam bahasa lain.
Sebelum tu ada turun. Quran diturun kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Ya, maka dipanggil Quran dalam yang diturun kepada Nabi Musa Taurah. Taurah itu adalah bahasa yang beri arti Al-Quran yang diturun kepada Nabi Musa, sebab Nabi Musa berbangsa Israel, bahasanya pula bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, maka Quran diturun kepada Nabi Musa dalam bahasa Yahudi, bahasa Hebrew ya, Ibrani Arab kata. Ya, itu kita sebut sebagai bahasa Al-Quran. Kemudian datang pula lagi Nabi Isa ibnu Maryam, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pula dia berbahasa Kibti, bahasa Mesir tua. Ya, maka turun Al-Quran kepada Nabi Daud dalam bahasa Kibti dipanggil Zabur. Kemudian datang lagi Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa pula berbahasa Suryani, Nazari, dipanggil Nasara, bahasa Suryani, Aramik, orang putih panggil, ya. Maka bila turun kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani dipanggil Injil. Tapi dia semuanya adalah Quran. Sebab turun daripada langit ni adalah Quran, daripada Allah satu ya Quran. Nampak ya? Akhirnya oleh kerana tiga-tiga kitab ini sudah dicemar, berlaku banyak perubahan ya, banyak benda yang sudah berubah tidak asli lagi, tidak ada teks yang aslinya, semuanya sudah dirosak, diubah, dirubah. Maka Allah turunkan Nabi yang terakhir, ya, dengan bahasa Arab. Sebab Nabi itu adalah daripada keturunan Arab, Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dinamakan Al-Furqan. Al-Furqan, ya, boleh baca faham? Jadi semua empat-empat tadi adalah Quran daripada Allah. Ya, boleh faham ya? Jadi kita ambil faham begitu dulu. Jadi makanya di sinilah disebut ayatnya, di antaranya yang ada dalam Al-Quranul Karim pada ayat surah Syura, laisa kamitslihi syai'un, bahawa tidak ada persamaan Allah dengan segala yang baru. Tidak ada banding, tidak ada kufuan, tidak ada misal, ya, tidak ada persamaan, tidak ada perumpamaan yang boleh kita samakan dengan Allah, ya, kerana Allah adalah zat mutlak yang tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Jadi kesimpulannya dalam ilmu tauhid ini, perkara yang paling penting sekali adalah mentauhidkan Allah. Itu paling pokok, itu punca dia, ya. Wa qad qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin at-tauhidu isbatun zatin ghairi musyabbihatin lil zawat wala mu'attilatin 'anis sifat wa zadal wasitiyun. Kata al-wasiti seorang ulama lah, ya. Sesungguhnya sebahagian ulama muhaqqiqin, yang hak, yang jati, berkata tauhid ialah menetapkan zat yang tidak menyerupai mana-mana zat yang lain, ya, dan tidak menafikan sifat-sifatnya, ya. Tidak ada persamaan bahawa Allah tidak menyerupai mana-mana zat. Kita dah sebut awal dulu, kita kemaji kitab Faridah. Kita dah mat kitab Faridah tu, saya dah sebut ada lima perkara Allah tidak ada dalam lima perkara. 5 perkara tu makhluk. 5 perkara tu makhluk, tuan-tuan. Ini ilmu mantik lah, mantik, ilmu mantik. Dia sebut dulu, ya. Yang pertama, Allah bukan jirim. Jirim tu zat jirim. Allah bukan jisim. Allah bukan sifat. Maknanya ada bentuk. Sifat tu ada bentuk. Ya, Allah bukan jauhar. Macam angin kita tak nampak, tapi kita rasa ada. Dia dah. Kita terima ada. Amboi hangat, tak ada angin. Hang nampak ke angin? Tak nampak. Nah. Hangat cahaya matahari itu, panas. Nah. Kemudian kita sebut
Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan sifat, Allah bukan jauhar, Allah bukan na'ar. 5 tu dah. 5 perkara ini adalah makhluk. 5 perkara ini makhluk. Bila kata makhluk, dia mesti jatuh dalam salah satu dari 5 perkara. Maka Allah tidak ada persamaan dengan 5 tadi. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan sifat, Allah bukan jauhar, Allah bukan na'arad. Itu dia. Ini kemudian kita baca Allah, kita perhalus lagi bab ni. Ya, cuma mukadimah je seterang macam itulah. Jadi bila kata Allah tidak bersamaan dengan segala yang baru, yang baru tu 5 itulah. Ya, kalau kita tak mengaji lagu ni, tak faham betul-betul bab ni, kita akan diperdayakan. Dia akan mari the biggest scammer, akan mari jumpa kita ketika kita nak mati. Sebelum berpisah roh kita dengan jasad kita, akan datang satu scammer. Cukup bahaya. Ini bukan scammer duit lah. Scammer akidah. Ya. Dia akan ancam kita dengan berbagai-bagai macam kaedah dan cara. Ya. Dia datang dalam bentuk-bentuk rupa yang luar biasa, yang kita ganjil tak pernah lihat, yang kita akan terpegun, terpesona. Ya, itu adalah syaitan. Antara program iblis yang telah ditetapkan bagi orang nak mati ini, orang Islam, kita kena keluarkan Islam dia, kita kena keluarkan iman dia supaya dia mati dalam kufur. Nampak tak? Dia mari dah macam bentuk-bentuk rupa. Dia mari rupa dulu. Dia main rupa yang elok, yang menarik. Nampak tak? Dia beritahu kat kita pula, dia kata, aku hari ni hang nak mati dah ni. Dia sebelum hang mati, aku yang akan ambil nyawa hang. Tengok dia cerita. Aku akan ambil nyawa kamu, tapi sebelum aku ambil nyawa kamu, aku sayang kepada kamu, aku kasih kepada kamu, aku nak selamatkan akidah kamu. Nampak? Akulah Tuhan yang kamu sebut selalu dalam sembahyang. Nampak tak? Walaupun aku tidak ada persamaan dengan segala yang baru, tu. Nampak tak? Walaupun aku tidak bersamaan dengan segala yang baru, walaupun aku tidak ada bentuk, tapi untuk kamu aku datang dalam bentuk. Boleh tak? Dia main lagu tu macam mana? Nah. Pakai itu, aku ampunkan dosa kamu sekarang, dan kamu akuilah, sujudlah kamu yang terakhir kepada aku. Kalau kamu tak berdaya pun, sujudlah dengan jiwa, dengan hati kamu pun jadilah. Tak kita mampu. Orang yang beriman kepada Allah, dia pegang ayat ni. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak bersamaan dengan segala yang baru. Hang datang ni dalam bentuk baru. Tak ada. Ada rupa tunjuk agak aku. Hang baru. Yang baru bukan Allah. Faham? Habis. Kita ada ilmu ni. Kita akan tegas dengan ilmu ini. Nampak tak? Yang kita tadi 5 perkara datang kan. Tu dah. Saya tidur di mula-mula di bercerita lah dulu ni ya, di bangunan tabung haji bayan lepas. Masa bangunan tu baru buat lah. Tak orang tak masuk, jemaah haji tak guna lagi. Saya dengan pengurus besar, dah meninggal pengurus besar dah. Ya. Diorang dia kata, Ustaz, mai kita tengok, kita pergi tidur di atas dia kata. Nampak tak? Ya. Kita buat opening ceremony. Ya. Pergi tidur bilik-bilik atas di komplek haji bayan lepas. Ya. Saya pun tidur tingkat 3. Satu tingkat dengan dia lah. Dia duduk bilik lain, saya duduk bilik lain lah. Tidur atas katil, apa semua. Ya. Kita buka lampu luar, lampu koridor kita buka lah. Lampu bilik kita off. Tidur. Ya. Tidur. Duduk tidur tu. Ni cerita merapu lah. Hampa tak percaya, tak apa. Ya. Dia bukan ada kena mengenang hukum. Tapi dia nak kecoh, nak tipu saya kan. Ya. Tidur berdiri, dia main berdiri dalam pintu. Satu Pak Haji berdiri di pintu, punya jernih muka tak tahu nak apa. Jernih muka. Dengan serban dia berdiri, ya. Dia senyum kat saya lah. Senyum, dia tak buka mulut. Nampak tak? Saya mau tengok itu macam mana Pak Haji ni main mana. Nampak tak? Tapi saya faham lah, ya. Ini adalah satu rancangan syaitan, ya, nak perdayakan saya lah. Tak gitu kan. Saya pun sebut, saya baca ayat apa?
ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala kulli syai'in qadra. Baru dia tak senyum, dia buka mulut, keluar darah mulut dia. Darah keluar. Meleleh darah keluar daripada mulut. Siung. Saya pun nak seram, tapi kita tahu dia makhluk hang rendah pada aku lagi. Nampak ya? Saya bangkit, saya berjalan, saya berdiri. Hilang. Rupanya pengurus besar pun nampak. Dia pun jumpa. Ya. Tengok. Tu baru keadaan dia mari rupa yang cukup cantik sungguh-sungguh. Ya, nak uji kita. Kita ingat buat Pak Haji, malaikat mana mai ni noh. Ya. Tu lah, rupanya Allah nak tunjuk kita, nak uji. Kita pun nak tahu dia ni betul ya ke malaikat ke wali Allah kan jumpa aku ni. Ya. Kita pun bacalah ayat Allah, ayat 1000 dinar tadi lah. Ya. Baru nampak. Sebenarnya dia adalah jin. Ya, memang tempat-tempat kosong ni pada ada jin, kan? Tidak. Yang kuliah kita sekarang pun ada jin juga, tapi jin mengaji. Dia duduk mengaji tak apalah tak ada masalah. Itu dia antara contoh. Jadi kalau dia mai kita kena mati, kalau dia mai begitu, kita kena mati, ya. Dan rupa yang kita tak pernah tengok, ya, habis. Nauzubillah. Kita faham ada 5 perkara tadi. Kalau 5 perkara ni, mana-mana unsur 5 bukan Allah. Maka itu disebut dalam ayat ini, dalam apa yang kita baca tadi, bahawa Allah menetapkan zat yang tidak menyerupai mana-mana zat yang lain dan tidak menafikan sifat-sifatnya. Allah tetap bersifat dengan segala sifat. Dalam Quran ada 99 nama Allah. Ya, memang kita nak mengaji pun jauh sikit lah. Nombor 9 tu banyak kan. Maka dirumus jadi 20 sifat. Cukuplah kita mengaji 20 sifat ini, sudah menguasai, kita sudah memahami. Dan Al-Wasiti, berkata Al-Wasiti seorang ulama tafsir, seorang ulama tauhid, wa zada Al-Wasiti rahimahullah taala bayanan faqala laisa kadzatihi dzatun wala ka ismihi ismun wala ka fi'lihi fi'lun wala ka sifatihi sifatun ila min jihatin muwafiqatil lafzi wa hadza kulluhu madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Apa dia? Dia kata di sini, berkata Wasiti sebagai menambah, sebagai satu penerangan ulasan. Katanya tidak ada satu zat pun yang seperti zatnya Allah, ya. Tidak ada satu nama pun seperti namanya. Tidak ada satu perbuatan seperti perbuatannya. Itulah Allah. Tidak ada satu sifat pun seperti sifatnya, melainkan dari segi persamaan lafaz sahaja. Kita guna nama Allah kan, Rahim, Rahman, ya, Qadir, kuasa, kan, ya. Itu hanya pada nama, ya, bukan pada hakikat, ya. Itu persamaan pada sebutan saja, ya. Itu katanya, ya, bukan ada persamaan, ya. Kita pun nama apa? Qadir. Sebab tu kita kena bubuh Qadir macam nama-nama yang bersifat, nama-nama martabat zat, nama-nama martabat sifat ni kita kena bubuh Abdul di depan. Kalau martabat nama tak apa, dia ada 3 martabat, sifat-sifat Allah ni, martabat zat, martabat sifat, martabat nama. Mana-mana nama yang ada martabat zat, macam Qahar, ya, Aziz, ya, Jabbar, kena bubuh Abdul. Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Aziz, nampak tak? Tak boleh pakai nama Aziz, tak boleh. Oh, kacau. Itu nama-nama martabat zat. Martabat sifat serupa juga, tak boleh pakai. Qadir sifat, Alim sifat, nampak tak? Maka kena bubuh Abdul Qadir, tak boleh panggil Qadir kat dia. Qadir lagi tak kena. Qadir, tu dia, ya, Abdul Qadir, ya, Abdul Alim, tak boleh kata Alim saja, ya, Abdul Alim, Halim, sopan santun, Abdul Halim boleh. Yang martabat nama tak apa, Rahim, Rahman, itu martabat nama, boleh pakai, boleh panggil Rahman, boleh panggil Rahim ke dia, tak apa, ya. Sebab semua manusia pun ada sifat Rahman juga, murah,
Ya. Ada juga sifat pengasih, rahim, betul tak? Ya. Orang perempuan pun ada rahim. Betul tak? Ya. Terus ada terus dalam badan ni apa? Rahim, nama Allah, ya. Takkan nak panggil Abdul kan? Ya. Ini boleh. Jadi nama-nama yang mana-mana sifat, martabat zat, martabat sifat, kita kena bubuh Abdul depan. Yang mana-mana sifat Allah, martabat nama, tak apa boleh panggil nama terus. Tanpa dengan memasang Abdul. Itu sedikit ilmu kita kena ada juga lah ilmu tu. Nak bubuh nama-nama Allah ni, kena tengok nama ni martabat mana. Nak bubuh anak kita nama Aziz, oh tak boleh, kena bubuh Abdul Aziz. Sebab Aziz tu martabat zat. Nampak? Qahar, oh kena bubuh nama Abdul, Abdul Qahar. Jabbar, Abdul Jabbar. Sebab Jibril, Jabrail, Jibril, ya, itu dalam bahasa Suryani, Jibril. Il tu maknanya hamba. Jabran tu perkataan Jabar, ya, hamba Allah yang Jabar, Jibril. Dalam kitab Hidangan Guru yang ditulis oleh Muhammad Syekh Al-Alamah Al-Fahamah Dr. Idris Al-Marbawi, dalam kitab Hidangan Guru, dia buat soalan, apakah nama Jibril dalam bahasa Arab? Dia buat soalan jawab dalam buku tu. Apakah nama Jibril dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab namanya Abdul Aziz. Nampak tak? Jadi perkataan Jabrun, Jibril dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Arab namanya Aziz, perkasa. Jadi Jibril hamba Allah yang perkasa. Ya. Tapi oleh kerana Al-Quran itu turun dalam 7 qiraah, maka dikekalkan nama Jibril itu dalam bahasa Suryani, terus jadi bahasa Al-Quran. Begitu mengikut Profesor Dr. Husin Haikal, seorang ulama dalam apa nama aliran Al-Muwahhi di Al-Azhar, ya. Beliau tulis kitab apa? Kitab Sirah Nabi. Dia kata bahasa Arab ni ada 3 kan. Pertama bahasa Arab Amiyah, umum, cakap bahasa kampung. Ketiga bahasa fushah, macam bahasa surat. Yang ketiga bahasa Al-Quran. Jadi Arab ada 3 bahasa. Jadi yang ni bahasa Al-Quran. Jadi Jibril itu adalah bahasa Al-Quran, Arab Al-Quran. Nampak ya? Jadi kita pakai Jibril lah. Mikail kita sebut terus sekarang kan. Itu di antara contoh lah. Jadi makanya kita musannif di sini sebut bahawanya tidak ada satu perbuatan, bahawanya tidak ada satu sifat seperti, melainkan daripada segi persamaan lafaz, dan semua i'tikad sebegini semuanya adalah mazhab sunnah wal jamaah. Demikian dirujuk dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid yang ke-8 pada muka surat 10. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih nabil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.